Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YB TV, channel informasi anda. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, insya-Allah. So hari ini saya nak berkongsi sedikit dengan sahabat-sahabat mengenai beberapa perkara yang ini macam tajuk Trivago lah, macam bunyi Trivago. Hotel yang sama, harga berbeza. Tapi hari ini saya nak cerita mengenai ayat yang sama, tafsiran berbeza. Yang mana kita dah menjadi satu isu hangat baru-baru ni, yang mana Papa Non telah mengupas ataupun mentafsirkan tentang isu Al-Kahfi. Jadi saya tak naklah nak kupas lebih-lebih ataupun nak mentafsir lebih-lebih. Saya bukan bidang dia. Cuma saya nak menasihatkan kepada semualah, termasuk diri saya sendiri. Kalau kita rasa kita tak dapat nak mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran, kita tak payahlah nak suka-suka mentafsir ikut kepala otak sendiri. Sebab ingat, dalam Al-Quran ni dia ada dua. Satu mutasyabihat, satu lagi mukamat. Jadi kalau mukamat tu okeylah, senang kita nak tafsir, nak faham. Tapi kalau mutasyabihat ni kita kena ada guru yang betul-betul pakar hadis, pakar tafsir, yang boleh menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita tengok Papa Non baru-baru ni dengan penuh confidentnya menerangkan cerita tentang Al-Kahfi. Jadi menjadi satu isu hangat. Ada juga yang ustaz-ustaz muda ni yang cari makan dengan Madanon kan. Dia cuba menggunakan juga ayat yang sama, tapi dia mengupas mengikut cita rasa dia. Dia tak mengikut cita rasa yang sebenar. Biasalah. Seperti mana yang Rasulullah SAW telah bersabda, di akhir zaman ni ramai ulama su, ramai atatiza ke, ustaz ke, ulama ke, ataupun orang-orang agamawan yang menjaga kepentingan mereka, menjual agama demi untuk kepentingan mereka, dan mereka sanggup bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang boleh mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sedangkan mereka tahu benda tu tak betul, tapi kerana cari makan, mereka terpaksa memutabelitkan ayat Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Jadi dah berlaku sahabat-sahabat. Apa yang Rasulullah cakap tu dah berlaku dalam negara kita. Jadi saya saya nak menasihati Papa Non kita, sebab dia Perdana Menteri. Dia pun dah digelar oleh puak-puak Wala Nun sebagai Imam Mahdi. Jadi kita tak nak petikai soal tu, cuma kita nak beri satu pandangan lah kepada Papa Non. Kalau nak berceramah, duduk dalam pentas ceramah. Kalau nak nasihatkan penjawat awam, biarlah cara mengenai isu-isu bertentangan yang ataupun berkaitan dengan penjawat awam. Kenapa tak nak cerita pasal isu rasuah? Itu penjawat awam. Ceritalah tentang rasuah. Buka hadis tentang rasuah. Buka ayat-ayat tentang rasuah. Kata nak jaga ketirisan. Kata adalah pejuang membersihkan rasuah. Kenapa nak cerita pasal Kahfi? Sebenarnya cerita tu adalah ada agenda di sebaliknya. Kalau kita kaji dan kalau kita faham sebagai orang politik, kita pun dah boleh tafsirkan apa yang dikatakan oleh Papa Non. Tapi kita tak naklah panjang lebarkan perkara ni. Cuma pandangan saya, kalau nak cerita bab agama ni, cari tempat yang sesuai. Kalau kita rasa tak cukup dengan apa yang kita belajar, penafsiran yang apa yang kita tak tahu, tak payahlah nak pandai-pandai nak menafsir benda-benda ayat Quran. Tu sebab saya kata Trivago, hotel yang sama, harga berbeza. Ini ayat yang sama, tafsiran berbeza. Jadi jangan jadi macam tu sahabat-sahabat. Bukan apa, nanti mengelirukan orang awam. Dah orang awam dekat negara kita ramai yang jahil. Dengan pening kepala kos harga hidup tinggi, pening kepala barang mahal, pening kepala berbagai-bagai pening. Lepas tu nak lagi menghuru-harakan lagi segi soal akidah, soal kita punya penafsiran agama. Jadi bagilah orang yang sesuai cerita pasal agama ni. Kita tumpukanlah sebagai Perdana Menteri, tumpukanlah tanggungjawab kepada negara. Dengan ekonomi sekarang teruk, wang ringgit teruk. Jadi tumpukan, tak payah sibuk pasal politik. Kalau nak jatuh je lah. Sama masa jatuh lah. Sebab yang mengangkat kamu ni PM adalah Allah SWT. Dan Allah juga yang boleh menjatuhkan kamu, kan? Walaupun nampak orang kata Perikatan Nasional cuba nak menumbangkan, kalau Allah tak izin, tak tumbang juga. Sebab apa?
Itu semua dengan izin Allah. Tapi percayalah, apabila kamu telah membuat satu perkara yang kamu janji tak betul, kamu termerang dengan rakyat banyak, kamu membuat kerja-kerja yang kamu cakap tak super fikir, Allah saja mengangkat kamu sebagai Perdana Menteri supaya rakyat dapat melihat bagaimana dan cara mana kamu mentadbir. Barulah rakyat tahu tembelang kamu selama ni. Dengan slogan reformasi, reformasi, akhirnya apa yang kamu cakap semua tak pernah ditepati. Jadi saya nasihatkanlah kepada sahabat-sahabat saya, masyarakat di luar sana, Allah bagi kita akal dan fikiran, pilihlah pemimpin yang benar-benar. Tapi janganlah kita disebabkan oleh wang ringgit, habuan, kita terpaksa menyokong walaupun pemimpin tu cakap salah. Jadi dan juga saya nasihatkan kepada Atatiza, ada seorang ustaz-ustaz muda ni kan, ustaz-ustaz muda ni nak cari makan dah, tak salah dari segi agama. Tapi yang tak benar, cakap terang-terang tak benar. Nak takut apa? Engkau menyeru kepada masyarakat supaya orang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, engkau sendiri takut dengan makhluk. Ni apa cerita? Atatiza. Ni apa cerita ustaz-ustaz? Ustaz-ustaz muda. Relax. Nak makan. Nak cari makan. Tak ada salah. Sekali lagi aku nasihatkan, tak payah kau nak menyembunyikan hukum-hukum yang sebenar. Okey? Walaupun ramai puak-puak walanon mengatakan Papa Nun itu adalah Imam Mahdi, kau pun jangan terikut-ikutlah. Kau kan belajar banyak, kau kan ilmu banyak. Takkanlah Allah uji sikit dengan habuan-habuan kadang dah mula nak menyeleweng, nak menukarkan perkara yang sebenar kepada perkara yang tak sebenar. Perkara yang tak sebenar jadi perkara yang sebenar. Kenapa? Allah uji. Lagi tinggi kamu beramal, lagi tinggi Allah ujian. Lagi kuat kamu membuat sesuatu kebaikan dan beriman kepada Allah Ta'ala, lagi kuat Allah menduga kamu. Jadi saya nasihatkanlah kepada Atatiza, cakap yang benar. Sebab saya tak nak sebut nama ustaz tu. Saya dah kaji dia punya komen, dia punya cerita tentang Al-Kafi tu. Saya dah rujuk dengan 2-3 ustaz yang pakar bahagian penafsiran. Ustaz ni saya tengok memang ustaz ni cari makan. Tak apalah. Cuma saya nak nasihatkan. Bukan semua ustaz-ustaz atau Atatiza, segelintir. Nak cari makan tak salah dari segi agama. Tapi satu je nasihat. Jangan menyembunyikan hukum-hukum Allah. Jangan menyembunyikan apa yang Allah suruh terangkan, apa yang Allah suruh sampaikan. Jangan kita sembunyi semata-mata kita takut kepada pemimpin kerana tak dapat cari makan. Jadi kalau ada macam gitu, tak perlulah nak sebut pasal ittaqullah, takut kepada Allah. Sedangkan dengan makhluk pun kau dah takut. Ustaz-ustaz, so ustaz-ustaz muda ni, nasihat saya sekali lagi yang terakhir, cari makan tapi jangan yang betul. Okey, itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya. Semoga kita jumpa di lain-lain konten, insya-Allah. Be and the best takbir. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.